Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النيات لله سبحانه وتعالى. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita semua niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan, manfaat dan kefahaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Hadis ini mafhumnya yang berterima kasih kepada manusia, maka dia sebenarnya bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadanya. Maka bersempena beramal dengan hadis ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak surau kerana mengadakan majlis kita pada malam ini. Juga terima kasih kepada jemaah yang sudi untuk meluangkan masa untuk sama-sama kita ambil manfaat dalam perkongsian ilmu yang kita adakan pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan membicarakan tentang kemaksiatan hati. Dan kemaksiatan hati ini ada di antaranya riya, ujub. Kemudian pada malam ini kita akan menyebutkan di antara kemaksiatan hati itu adalah seseorang itu dia ragu-ragu terhadap kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Maka ragu-ragu terhadap kewujudan Allah ini perbahasannya lebih menjurus kepada ilmu akidah. Tapi kenapa kita sebut? Kerana kita sedang membicarakan kemaksiatan hati. Walaupun pembicaraannya lebih menjurus kepada ilmu akidah, tapi akidah itu adalah pegangan. Pegangan ini di hati. Maka ia berkait dengan dosa-dosa hati, yang mana perbahasan lebih menjurus kepada ilmu akidah. Maka seseorang yang ragu-ragu terhadap adanya Allah, ataupun dia ini ragu-ragu pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seumpama sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, iaitu kekuasaannya. Tak boleh dia ragu-ragu adakah Allah Subhanahu wa taala itu lemah ataupun dia maha berkuasa. Maka tak boleh ragu-ragu akan adanya Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Maka mereka yang ragu-ragu ataupun yang menafikan Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya kita namakan ta'til. Ta'til ini maknanya golongan mulhid lah ataupun ateis. Mereka ini menafikan kewujudan Allah. Maka mereka ini biasanya bagaimana timbulnya daripada diri mereka menafikan kewujudan Allah, yakni dari sudut kekuatan hati itu mereka tidak mempelajari ilmu akidah. Sekira-kira mereka tak yakin. Bila mereka tak yakin, lalu mereka ragu-ragu. Kemudian mereka membuat kesimpulan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak wujud. Maka kerana itu hendaklah seseorang itu dia mendalami ilmu akidah, terutamanya pada zaman kita ini dengan pelbagai kemunculan, yakni munculnya golongan-golongan yang sesat yang bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekira-kira di tanah air kita sendiri ada yang mengaku sebagai Tuhan, ada yang mendakwa dirinya sebagai Nabi. Masya Allah. Dan kita tak sebut lagi golongan-golongan sesat yang telah Nabi sebutkan, bahawasanya umat Nabi akan terpecah kepada 73 golongan. Dan kita kena tengok apa yang Jaiz pernah keluarkan. Biasanya Jaiz akan keluarkan satu warta kan kita bagi tentang golongan-golongan yang sesat. Saya tengok lebih kurang 20 lebih, tengok yang terbaru mungkin dah lebih 30 ajaran sesat yang berada di Selangor. Itu mungkin sebahagian negeri dia berbeza. Ada kemunculan di Melaka contoh, tapi ia tak ada di negeri Selangor ataupun Ayah Ping, lebih terkenal di Terengganu kan, perkampungan dia. Tapi di sini
pengikut dia kurang sikit. Maka untuk kita selamat di akhir zaman ini, terutamanya bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di akhir-akhir zaman, hendaklah kita mendalami ilmu akidah supaya kita dapat membezakan mana pegangan yang betul, mana pegangan yang bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka golongan etis, mereka ini, kenapa mereka ini menafikan wujudnya Allah? Kerana mereka ini tidak ada keyakinan yang putus, lalu mereka ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan golongan yang ragu-ragu terhadap Allah, mereka tidak beriman. Kerana kita belajar pendidikan Islam kan, contoh kalau zaman saya ni pendidikan Islam, kita belajar apa makna beriman, yakni kita kata percaya. Kalau seseorang itu dia tak percaya, maknanya dia belum beriman. Maka orang yang beriman adalah orang yang percaya, yakni yakin dengan putus tanpa ragu-ragu. Dan ini disebut dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Innamal mu'minu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tak ragu-ragu terhadap apa yang mereka imani. Maknanya di sini wajib kita yakin secara putus. Yakin di sini yakni ragu-ragu, dan lintasan ni berbeza. Contohkan terlintas, hanya terlintas, ini beza. Ragu-ragu ni dia daripada diri yang sendiri. Lintasan beza. Lintasan ni kita tak nak, dia mari juga. Ini dinamakan sebagai lintasan. Ada pun ragu-ragu ni, dia sendiri dia termenung. Aku ni dah 10 tahun agama Islam, Allah Ta'ala ni wujud ke tak wujud? Ini ragu-ragu. Lintasan berbeza. Ragu-ragu ni dia daripada diri yang sendiri. Dia duk fikir, contoh, ni Tuhan ni wujud ke tidak? Aku nak cuba cari Tuhan lain lah. Mungkin Islam ni Tuhan tak betul, contoh. Dia pun cari agama Kristian, contohnya. Maka dia ragu-ragu, adakah Allah Ta'ala ada ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada. Maka orang yang begini, dia tidak beriman. Maka seseorang yang tiba-tiba sekiranya dia didatangi lintasan, maka dia kena cepat-cepat buang perkara tersebut, supaya lintasan ini tidak menjadikan kita ragu-ragu. Seumpama kita boleh kata Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a, Allah Tuhan kita, sesungguhnya kita tidak akan mempersyirikkan, yakni mempersekutukan, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a, sesungguhnya kita tak menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Dan orang yang meyakini kebenaran Al-Quran, yakni kita orang Islam, kita beriman dengan Al-Quran, maka orang yang meyakini akan kebenaran Al-Quran tidak akan ragu-ragu terhadap adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana telah warid dalam Al-Quran, afillahi syak fatiris samawati wal ard, yakni tidak ada keraguan akan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang menciptakan langit, dia yang pencipta langit dan pencipta bumi. Ini orang yang beriman dengan Al-Quran. Kita orang yang beriman, kita didatangi dalil dengan Al-Quran dan hadis, dan juga kita didatangkan dalil dengan akal. Yani akal itu adalah bukti ataupun saksi akan kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akal kita menghukumkan bahawasanya agama yang Nabi bawa adalah agama yang benar. Kita kata kepada golongan etis, contoh kan, dia dakwa bahawasanya Tuhan itu tidak ada pencipta bagi alam ini. Ini yang didakwa oleh golongan mulhi, etis ataupun komunis. Golongan komunis kan, di antara fahaman mereka ni, dia kata kalau kamu nak berjaya, kamu sendiri yang berusaha, orang lain tak akan bantu kamu untuk berjaya. Tapi dia tidak ada pergantungan terhadap Allah. Ini komunis. Mereka yakin kalau kamu nak berjaya, kamu berjaya. Kalau kamu malas, kamu yang akan rugi, kamu yang tak akan berjaya. Fahaman ini dari satu sudut kita boleh katakan betul. Kalau kamu malas, siapa lagi boleh jadikan kamu orang yang berjaya? Tapi pergantungan kita tetap ada pada Allah. Yakni kalau kita berjaya, itu dah ditakdirkan. Yang penting kita dah usaha.
Bila kita gagal, kita pun sudah ada pengantungan pada Allah. Kita sabar, kita reda, kita cuba lagi. Adapun golongan komunis, bagi mereka tak ada pengantungan terhadap Allah. Ataupun mulhid, mereka menafikan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita nak tolak golongan ini? Baca dalil Al-Quran, dia tak akan terima. Baca dalil daripada hadis, dia tak akan terima, kerana dia memang tak beriman dengan Al-Quran dan hadis. Maka kita kena guna dalil akal. Guna dalil akal. Bagaimana? Kita katakan kepadanya, setiap binaan mesti ada pembina. Setiap pukulan pasti ada yang memukulnya. Dan setiap tulisan ada yang penulis. Yang ni benda-benda yang mudah seumpama ini. Akal kita akan hukum apa? Kalau ada kita panggil apa? Pukulan. Yang ni pukulan itu kita kata apa? Pukulan itu perbuatan kan? Pukul itu sifat. Contoh, kita kata kalau ada pukulan, kalau ada pukul, yakni kalau ada yang memukul, mesti ada yang memukul. Yakni mustahil wujudnya pukulan tanpa ada yang memukul. Yakni benda-benda yang mudah seumpama ini, akal kita akan kata kalau ada yang pukul, kalau ada yang pukul kita, mesti ada yang memukulnya. Maka akal kita akan kata mesti alam ini wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti. Kerana apa? Takkanlah adanya pokok dengan pelbagai spesies kan. Kalau kita pergi buat kajian, pokok bunga saja dah berapa ribu spesies kan. Orangnya dengan pelbagai bangsa, ada Cina, ada Melayu, ada India, ada Pakistan, ada Arab dan seumpamanya lah. Maka ini menunjukkan bahawasanya adanya Tuhan yang menciptakan kita. Mustahil wujudnya kita tanpa ada pencipta. Kalau kita balik seorang nanti naik motor, rasa ada orang tepuk tadi, tengok tak ada orang kan. Contoh. Kenapa? Kerana kita yakin adanya yang pukul kita. Maka begitu juga alam yang kita saksikan ini, yang terbentang luas, takkan tak ada pencipta. Ini untuk kita tolak secara mudah golongan komunis, etis, mulhid dan seumpamanya. Imam Abu Hanifah ini pernah diceritakan bahawasanya pada zaman beliau ini, golongan mulhid telah datang kepada orang Islam. Dia kata ulama Islam mendakwa ada Tuhan bagi pencipta ini. Maka dia kata, aku akan buktikan bahawasanya kepada mereka tidak ada pencipta. Ini golongan etis. Dia cabar umat Islam. Dia kata ulama-ulama Islam kata ada Tuhan, aku akan buktikan kepadanya tidak ada Tuhan yang menciptakan. Maka khalifah pada waktu itu, beliau telah menghimpunkan Imam Abu Hanifah dengan golongan etis ini untuk berdebatlah, untuk membuktikan apa yang didakwa oleh golongan mulhid tak benar. Maka setelah tiba pada hari yang dijanjikan, maka Imam Abu Hanifah ni datang lambatlah, datang lewat. Maka pada waktu itu golongan mulhid ini mereka mencela, sindir kepada Imam Abu Hanifah. Yakni sebelum kedatangan Imam Abu Hanifah, dia kata, adakah ini sikap orang Islam berjanji tapi datang lewat? Maka setelah itu Imam Abu Hanifah muncul. Maka golongan mulhid tanya, dah kenapa lambat ni? Tak tepat di masa. Maka Imam Abu Hanifah kata, apa yang akan kamu kata sekiranya saya katakan begini kisah saya, kenapa saya datang lambat? Maka Imam Abu Hanifah menceritakan bahawasanya perjalanan beliau terhalang disebabkan sebatan sungai. Tak boleh nak menyeberang sungai tanpa ada kenderaan, tanpa ada sampan. Tiba-tiba Imam Abu Hanifah kata, tiba-tiba saya menunggu di tebing sungai ini, sampan yang uzur, yang tua, yang usang bercantun dengan sendiri dan akhirnya jadi sebentuk sebuah sampan. Maka dengan sampan tersebut saya datang ke sini, perdebatan kita. Maka mulhid ini dia kata, Imam Abu Hanifah ni dah tak betul ni. Bagaimana boleh berlakunya sampai, boleh wujudnya sebuah sampai tanpa ada yang tukang yang membuatnya. Maka di sini Imam Abu Hanifah bijak kan. Beliau kata seolah-olah beliau meletakkan balik perkataan apa? Golongan mulhid itu kepada imam, perkataan mulhid itu kepada mulhid itu. Yakni seolah-olah Imam Abu Hanifah kata,
Bagaimana kamu pula boleh mendakwa wujudnya alam yang terbentang luas ini tanpa adanya pencipta? Kalau kamu tak boleh nak terima kata-kata saya bahawasanya wujudnya sampan tanpa ada tukang, kamu tak boleh nak terima saya kata sedemikian. Lalu bagaimana kamu nak kami terima alam yang terbentang luas ini, buminya ada, lautnya ada, planet-planetnya ada, tanpa ada pencipta? Maka golongan mulhid ini dia terdiam. Kerana apa? Kerana kalau dia kata, kalau dia bangkang, maknanya dia sendiri tak boleh terima wujudnya sampan tanpa ada tukang. Maka lalu bagaimana kami orang Islam nak terima bahawasanya tidak ada Tuhan yang menciptakan alam ini? Ini golongan debat di antara golongan mulhid dengan Imam Abu Hanifah. Maka kita dah menyebutkan bahawasanya akal kita jadi saksi kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya agama yang kita pegang adalah agama yang benar dan adanya pencipta yang menciptakan alam ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Dan pencipta yang menciptakan alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah khabar daripada semua nabi. Siapa yang mengkhabarkan kepada kita Tuhan yang menciptakan alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah para nabi. Perkhabaran melalui para nabi. Kalau nabi tak khabarkan kepada kita nama Tuhan yang menciptakan alam ini adalah Allah, kita tidak akan tahu. Dan ini disebut oleh nabi lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalud du'a du'a'u yaumi Arafah. Doa yang sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyu min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini Nabi sebut bahawasanya sebaik-baik yang pernah saya bacakan dan Nabi sebelum saya bacakan adalah la ilaha illallah, yang ini tidak ada pencipta ataupun tidak ada yang berhak disembah. Yang ini ada dua definisi daripada ulama. Ada ulama yang kata makna la ilaha illallah adalah dengan erti tidak ada pencipta melainkan Allah. Dan ada ulama menyebutkan tidak ada yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Maka ada dua tafsiran. Tapi ulama kata kedua-dua tafsiran ini adalah tafsiran yang baik. Tapi tafsiran yang pertama itu lebih baik. Tafsiran yang mengatakan tidak ada pencipta melainkan Allah, ini tafsiran yang lebih baik berbanding tafsiran yang kedua. Kerana apa? Kerana tafsiran yang kedua yang kita sebut, tidak ada yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, juga terkandung dalam tafsiran yang pertama. Maknanya apa? Kerana dia sahaja yang pencipta kita, maka hanya dialah sahaja yang berhak disembah. Ulama kata dua-dua baik, tapi yang pertama lebih baik. Kerana apa? Terkandung juga makna yang kedua. Kerana hanya dia pencipta, hanya dialah yang berhak disembah. Ini ulama sebutlah makna ini. Kemudian Nabi menyebutkan bahawasanya sebaik-baik yang pernah saya sebut adalah tidak ada pencipta melainkan Allah, yang tidak ada sekutu baginya. Hadis ini riwayat Imam Malik. Maka semua para nabi ini menyeru kepada agama Islam. Tak ada para nabi yang menyeru kepada agama selain daripada Islam. Tak ada agama Nasrani, tak ada agama Yahudi. Dan kita kena maklum, yakni kena tahu perkara ini, bahawasanya agama Yahudi dan Nasrani itu bukan sebahagian daripada agama Islam. Allah Ta'ala hanya menurunkan agama Islam sahaja. Maka kena berhati-hatilah. Kalau kita pergi ke kedai, dia kata Yahudi dan Nasrani, ini pun agama Islam, agama yang Allah Ta'ala turunkan. Ini kita kata fahaman pluralism lah kan. Pluralism, yang mana mereka menjadikan agama tiga. Kita hanya agama Islam. Kerana kita sebut, bagaimana kita tahu bahawasanya hanya agama Islam yang Allah Ta'ala turunkan? Yang pertama, kita meyakini Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yahudi, dia mengakui bahawasanya Uzair itu adalah anak Allah.
Maka bagaimana boleh dikatakan Allah Ta'ala menurunkan dua agama yang mana salah satu pegangan daripada kedua-dua ini bercanggah di antara satu dengan yang lain? Maka mustahil untuk dikatakan Tuhan ada anak pun benar, Tuhan tak ada anak pun benar. Pelik pula. Kerana itu kita kata yang agama yang hanya Allah Ta'ala turunkan adalah Islam. Yahudi dan Nasrani bukan sebahagian daripada agama Islam. Ini golongan yang cuba untuk menjadikan agama itu, agama yang bercanggah itu sebagai sebahagian daripada agama Islam. Kita kata yang tadilah yang kita sebut mustahil, dua perkara yang bercanggah untuk dikatakan ini adalah satu keimanan, yakni satu keyakinan. Pelik. Boleh syirik dan pada masa yang sama tak boleh syirik. Kalau syirik tak boleh syirik lah, yakni tidak boleh mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan kata Allah Taala ada anak dan seumpamanya. Ini di antara maksiat hati yang pertama yang kita sebutkan. Yang kedua, di antara kemaksiatan hati yang seterusnya adalah seseorang itu dia berasa selamat. Dalam hatinya dia duk rasa selamat, seolah-olah hatinya tenang daripada buat maksiat. Tak boleh. Kita kalau buat maksiat jatuh, ya Allah ampuni saya telah jatuh dalam maksiat, jangan azab saya disebabkan maksiat tadi. Ini sifat orang Islam. Bila jatuh maksiat, bergegas-gegas terus minta ampun daripada Allah. Takutnya mati tak sempat taubatlah. Tapi maksiat yang kita sebutkan pada malam ini, maksiat hati ini, bagaimana seseorang itu dia berterusan dalam melakukan maksiat. Dia berterusan dalam melakukan kemaksiatan, tapi dalam hatinya dia seolah-olah dia kata dosa ini, yakni dia, apa kita nak guna istilah, yakni dia bukan, yakni dia seumpama memandang dosa itu tidak menyebabkan dia dimasukkan ke dalam api neraka, maka dia berterusan buat maksiat. Tapi pada masa yang sama dalam hatinya mengharapkan untuk dimasukkan syurga. Ini maksiat hati. Tak boleh. Orang yang beriman bagaimana sikapnya? Yakni kita takut untuk buat maksiat, tinggalkan maksiat, dan pada masa yang sama kita mengharapkan rahmat Allah, yakni dengan rahmat Allah kita dimasukkan ke dalam syurga. Tapi ada sebahagian dia ini berterusan dalam melakukan maksiat. Sekira-kira dia buat maksiat, dia tak taubat, tapi dalam hatinya mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dia buat maksiat tapi dia rasa aman dengan maksiat tersebut, seolah-olah dia sampai pada satu keadaan dia rasa dirinya tidak diazab oleh Allah dengan dosa yang dia lakukan. Ini tak boleh. Tapi kita dah sebut tadi, orang yang beriman bagaimana kalau jatuh dalam kemaksiat terus buat ampun. Jangan dia seolah-olah dia rasa yakni buat maksiat tapi dia ni tak taubat. Kita kalau kita buat dosa, kita buat taubat, maka kita tenanglah hati kita, insya-Allah tak diampun. Tapi dalam bab ini yang kita sebut ni, dia buat maksiat tapi dia tak taubat, tapi hatinya rasa aman, tenang. Kita kalau buat maksiat tak tenang, takut mati nanti kejap lagi bagaimana? Masuk dalam neraka. Itu yang kita takut. Tapi dalam masalah ini yang kita sebut ni, orang itu dia buat maksiat tapi hatinya tenang. Dia rasa aman. Dia rasa aman, Allah Ta'ala tidak akan mengazabkan dia. Tapi pada masa yang sama nak masuk ke dalam syurga. Dosa buat tapi nak masuk ke dalam syurga. Tapi orang yang beriman bagaimana? Tinggalkan dosa dan kita mengharapkan rahmat daripada Allah dengan dimasukkan ke dalam syurga. Jelas dah rasanya. Kita ulang 3-4 kali dah ni. InsyaAllah. Kita pergi ke seterusnya. Maka orang yang beranggapan sedemikian, yang dia ini rasa aman dengan maksiat yang dia lakukan, dan dia ini pada masa yang sama mengharapkan rahmat Allah, ini adalah tergolong sebagai dosa besar, jatuh dalam dosa besar lah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Uzzibati imra'atun fi hiratin habasatha hatta matat ju'an fadakhalat fiha an-nar." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita yang diseksa disebabkan dia ini mengurung seekor kucing, sehingga kucing tersebut mati kelaparan.
Maka perempuan ini diseksa disebabkan perbuatan dia tersebut. Dia kurung lah, dia kurung kucing pun tak tahulah dia bela ke apa, tapi di sini istilah kurung. Tapi samalah kalau kita bela kucing pun kita balik kampung, jangan kita kurung tanpa beri makan kemudian mati. Ini hadis Nabi telah menyebutkan seorang wanita dia diseksa disebabkan dia ini mengurung seekor kucing, lalu kucing tersebut mati kelaparan dan dia dimasukkan neraka disebabkan kesalahan dia tersebut. Hadis ini riwayat Al-Bukhari. Maknanya di sini Nabi nak tegaskan kepada kita, jangan pandang kecil dosa, walaupun dosa tersebut adalah dosa yang kecil. Dosa yang kecil, walaupun kita lihat ini dosa kecil, tapi jangan pandang kecil dosa tersebut. Boleh jadi disebabkan dosa tersebut akhirnya yang kecil, akhirnya kita dimasukkan ke dalam api neraka disebabkan dosa kecil tersebut. Maka orang yang beriman, dia jangan bermudah-mudahan dalam melakukan kemaksiatan. Dia jangan bermudah-mudahan dalam melakukan kemaksiatan. Guru saya pernah menyebutkan, kita bila nak buat maksiat kan, bila kita nak buat maksiat, kita fikir apa hasil yang kita dapat daripada maksiat tersebut. Contoh orang yang buat zina kan, sedap berapa minit sangat bang, paling lama pun dia mungkin buat maksiat 10 minit, 5 minit. Tapi nikmat yang sekejap itu dia akan simpan sehingga di hari akhirat, yang mana di hari akhirat azab yang pedih. Nikmat sekejap sangat, tapi azab yang pedih dan lama daripada api neraka yang akan menunggunya. Kemudian kita fikir balik kebaikan kalau kita buat. Contoh duduk dalam majlis ilmu. Kalau saya majlis ilmu saya paling lama pun mungkin 50 minit, 45 minit je kalau kuliah saya. Yang kita duduk rasa, saya pun pernah menuntut ilmu, jadi kita rasa benda yang sama. Bilalah Tok Guru nak habis kelas ni kan. Maka yang kita duduk rasa lama itu sedangkan ia sekejap, tapi sebenarnya nikmat ini kita akan dapat di hari akhirat, yang mana akhirat nikmat yang berpanjangan. Maka guru saya dia kata, kalau kamu nak buat dosa, kamu fikir, adakah nikmat sekejap yang kamu dapat, tapi azab yang lama yang pedih di hari akhirat kamu inginkan. Maka fikir. Ini cara guru saya lah. Dia suruh kita berfikir. Maka orang yang cerdik mestilah dia tinggalkan maksiat. Nikmat yang sekejap, tapi azab yang lama yang pedih menantinya di hari akhirat. Maka kerana itu kebaikan, walaupun kita rasa lama sangat kita rasa kita buat kebaikan tersebut, contoh kan nak duduk baca surah Al-Mulk pun kita rasa lamanya, contoh. Ataupun kita nak wirid kita kan, kadang-kadang wirid kita 33 kali subhanallah, alhamdulillah, kita rasa lama. Tapi kita kena fikir, benda yang kita rasa lama ini sebenarnya sekejap sangat. Ini di hari akhirat insya-Allah kita akan dapat nikmat yang berpanjangan, nikmat yang kekal abadi. Ini cara guru saya lah, beliau sebutkan. Kemudian di antara nasihat beliau yang saya ingin sebutkan juga, beliau kata, jangan kita ini bermudah-mudahan dalam melakukan kemaksiatan. Jangan kita bermudah-mudahan dalam melakukan kemaksiatan. Maknanya apa? Yakni kita kena fikir nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Yakni contoh kan, kita ini adalah anak kepada ibu kita. Seorang anak, adakah wajar ibu yang melahirkan dia tapi dia derhaka kepada ibunya? Tak wajar. Maka begitu juga, terlebih utama Tuhan yang menciptakan kita, kenapa kita menggunakan nikmatnya untuk derhaka kepadanya? Maka guru saya kata, kita jangan bermudah-mudahan dalam melakukan kemaksiatan, tapi kita kena fikir Allah Ta'ala yang menciptakan kamu dan memberi nikmat kepada kamu, tapi kamu gunakan nikmat tersebut yang itu adalah pemberian daripada Allah untuk derhaka kepadanya. Maka adakah ini sifat seorang hamba kepada penciptanya? Tidaklah. Seorang hamba dia mestilah taat kepada penciptanya. Tapi kita manusia biasa, kadang-kadang kita jatuh ke dalam kemaksiatan. Maka untuk kita jadi orang yang bertakwa, antara caranya yang pertama kali adalah menuntut ilmu agama lah. Sekira-kira kita tahu membezakan apa yang wajib dan apa yang haram. Kadang-kadang kalau kita dengar pengalaman ulama-ulama yang terdahulu, beliau kata kadang-kadang ambil masa 30 tahun
nak jadi nafsu mutmainnah. Kita sekarang ni nafsu al-lawamah, nafsu al-lawamah al-mutalawwinah. Nafsu lawamah ini ada baginya dua wajah. Contoh kita lah, kita kadang-kadang buat baik, esok buat maksiat pula. Ini kita lawamah, kadang-kadang buat baik, kadang-kadang buat jahat. Yang ni nafsu yang ada dua wajah. Diri kita yang ada dua wajah. Maknanya apa? Satu wajah menyeru kepada kebaikan, satu wajah menyeru kepada kejahatan. Kalau mutmainnah, nafsu yang hanya menyeru kepada kebaikan, maka kita ini nak berpindah daripada nafsu lawamah kepada nafsu mutmainnah. Maka untuk berpindah dari satu darjat ke satu darjat yang lain, yang paling penting adalah kita menuntut ilmu agama sekira-kira kita dapat tahu untuk membezakan yang mana yang wajib, yang mana yang haram untuk kita tinggalkan. Di antaranya yang kita belajar sekarang inilah kemaksiatan hati. Contohnya riya, ujub. Kemudian yang kita sebutkan pada malam ini adalah ragu-ragu terhadap adanya Allah. Dan yang seterusnya yang kita sebutkan adalah berasa aman. Yang kita sebutkan sekarang inilah, maka orang yang beriman jangan dia bermudah-mudahan dalam melakukan kemaksiatan. Kita nak sebut satu kisah yang mungkin ada sebahagian daripada kita pernah mendengarnya, dan mungkin ada sebahagian tak pernah mendengarnya. Kita menyebutkan kisah ini supaya kita berhati-hati. Walaupun dosa tersebut kelihatan dosa yang kecil, tapi boleh jadi disebabkan dosa kecil tersebut kita ditarik sehinggalah kita melakukan dosa yang paling besar. Kisah ini mengisahkan tiga orang pemuda lah. Dia ada tiga orang pemuda, yakni mereka ini mahu pergi berjihad, tapi mereka ada saudara perempuan. Mereka duk fikir, kita kalau pergi berjihad, saudara perempuan kita ni nak tinggal mana? Nak tinggal mana? Maka mereka ini terlihat ada seorang lelaki yang terzahir akan ketakwaannya, dan beliau ini membina rumahnya di atas bukit gunung. Masya Allah. Maka mereka berpakat untuk pergi bertemu dengan lelaki inilah yang terzahir akan ketakwaannya. Mereka tanya, kami mahu pergi berjihad dan kami ada seorang saudara perempuan, boleh tak kamu tolong kami jaga? Maknanya apa? Maknanya lelaki ini diminta untuk pergi ke rumah mereka, tanya, Assalamualaikum, kamu perlukan apa-apa ataupun tidak? Kalau tak perlu apa-apa, lelaki ini akan tinggal, akan pergi. Maka lelaki ini dia pun setujulah, saya akan buat sedemikian. Maka tiga lelaki ini dia pergi berjihad. Setelah dia pergi berjihad, maka lelaki ini dia ketuk pintu rumah perempuan ini. Dia bagi salam, Assalamualaikum, kamu perlukan apa-apa tak? Maka kalau perempuan ini dia jawab tidak, maka lelaki ini dia akan pulang ke rumahnya. Tapi apa yang berlaku? Syaitan datang goda dia. Dia kata, dah kenapa ketuk sahaja? Kamu cuba sembang dengan dia, dia keseorangan, dia rasa sunyi, bagi dia rasa gembira sikit. Maka lelaki ini setelah berlalunya beberapa hari, dia datang balik, tanya keperluan perempuan ini, kamu perlu apa-apa ataupun tidak? Tak perlu apa-apa. Tapi lelaki ini dia buat apa yang syaitan bisikkan. Dia mula bersembang dengan perempuan tersebut. Ini yang dia buat untuk satu tempoh. Dan ini dalam kehidupan kita sebenarnya berlaku. Contohnya Facebook kan, banyak kes yang kita dengar, kenal di Facebook selama 3 bulan, akhirnya berzina. Masya Allah. Ini mula-mula sembang dahulu. Maka ini pun sama. Lelaki ini dia hanya bersembang, tak buka pintu. Sama je di Facebook kan, kadang-kadang dia tak letak gambar. Kita kena pujuk-pujuk sikit, bagi gambar nak tengok. Ini pun sama, berlaku pada zaman dahulu. Maka lelaki ini dia balik, dia pulang. Maka untuk satu tempoh syaitan datang balik. Dia kata, dah kenapa tak ni mafhum daripada cerita lah. Kalau nak tengok lengkap, tak silap saya, kisah ini dalam Talbis Iblis, dalam kitab Talbis Iblis, yang ni tipu daya syaitan lah kisah-kisah ini. Maka ada ulama ni dia akan letak dalam kitab mereka kisah-kisah yang ada manfaat lah. Seumpama kita pada zaman kita ini sangat bermanfaat. Kan kita ada sebutkan, sama saja keadaan berlaku. Cumanya zaman dahulu turun bukit, ni sekarang duduk rumah, hanya buka Facebook saja, kena TikTok dan seumpamanya lah.
Maka syaitan ini dia goda lelaki ini balik. Dah kenapa kamu hanya sembang, minta perempuan ini untuk dia buka pintu supaya dia dapat tengok dunia ini. Konon-konon inilah bagi dia rasa ada manusia, dia sunyi. Maka lelaki ini bila dia pergi kepada perempuan ini, dia minta untuk perempuan ini membuka pintu, buka pintu. Dan akhirnya syaitan telah membisikkan kepadanya, kamu masuk ke dalam, dan dia telah melakukan khalwat, dan akhirnya dia digoda sehingga dia melakukan zina dengan perempuan tersebut. Masya Allah. Tengok bagaimana syaitan ini, dia tarik laki ini yang berada di puncak gunung ni sehinggalah pergi ke rumah perempuan tersebut dan akhirnya melakukan zina dengan perempuan tersebut. Kita ni harus untuk berkata-kata dengan perempuan. Contoh kan, kalau kita pergi Speedmart, kita bayar berapa dik? RM10 bang, bayar, tak ada masalah, tidak haram, yang ni harus. Maka tengok lelaki ini, daripada benda yang asalnya harus sahaja, tapi akhirnya dia ditarik melakukan dosa besar. Maka kerana itu kita sebut pada awal-awal tadi, orang yang beriman jangan dia bermudah-mudahan melakukan dosa. Jangan dia anggap ni dosa kecil sahaja. Contoh, memandang kepada perempuan dengan syahwat. Kita dalam hati ni duk tahan mata, alah dosa kecil je, kita pun tengok, oh comelnya dia. Contoh, yang ni melihat dengan syahwat kan haram. Walaupun harus untuk melihat. Contohnya kalau kita melihat kepada seorang perempuan, tiba-tiba didatangi syahwat, maka wajib ke atas kita untuk memalingkan serta-merta. Kerana kita pernah dengar hadis Nabi ni, kalau kita terpandang aurat, maka wajib kita paling toleh ke arah yang lain. Dan seumpamanya jugalah, kalau kita melihat kepada perempuan pada tempat yang tidak haram, tiba-tiba didatangi syahwat, maka wajib untuk toleh ke tempat yang lain. Maka kita nak menyebutkan bahawasanya jangan seseorang itu dia bermudah-mudahan dalam melakukan dosa. Tengoklah kepada kisah lelaki ini yang akhirnya dia melakukan zina dengan perempuan tersebut, dan akhirnya apabila dia melakukan zina, perempuan ini mengandung. Apabila perempuan ini mengandung, syaitan kata kepadanya, sebelum pulangnya 3 saudara perempuan ini, baik kamu bunuh dia sebelum mereka yang bunuh kamu. Sebabnya kamu dah mengandungkan saudara mereka. Ini syaitan punya hasutan dia. Dia hanya melontarkan bisikan, benda tak tahu lagi, tapi dia kata baik kamu bunuh dia. Dan kamu kata bahawasanya dia sakit, maka dia bunuh. Dan akhirnya bila pulang 3 saudara lelaki yang berjihad ini, mereka tanya, mana saudara perempuan kami? Dia pun ceritalah, sakit, saya dah kebumikan dia. Tapi mereka apabila 3 lelaki ini, saudara ini pulang, salah seorang di kalangan mereka bermimpi bahawasanya tak sakit tapi telah dibunuh. Maka mereka ambil keputusan keesoknya dibongkarkan kubur, dan ternyata memang dibunuh. Dan mereka pergi tanya kepada lelaki ini. Lelaki ini mengakui bahawasanya dialah yang membunuhnya. Maka diminta kisah. Kisah ni dibalas baliklah. Bila dibalas balik ni, sebelum dibalas balik hukuman mati sama mati, syaitan datang lagi. Dia kata, kalau kamu mahu aku selamatkan kamu keluar Islam, aku akan bantu kamu. Dia keluar Islam, akhirnya syaitan tak bantu, lalu dibunuh, dan akhirnya mati dalam keadaan kekufuran. Waliyazubillah. Maka ini, kisah ini sebenarnya kalau nak kita kaitkan dengan zaman kita ini, sebenarnya ada. Kenapa kita kata sebenarnya ada? Cuba kita tengok yang kita baca surat khabar lah. Kadang-kadang kan di surat khabar ni terpampang, dia tulis kenal 3 bulan akhirnya melakukan zina. Maka jalan cerita hanya hampir sama. Dan kita pernah dengar berita yang mengatakan bahawasanya ada yang bunuh pasangan kerana pasangan mengandung anak luar nikah, atau sebahagiannya bunuh anak yang dia kandungkan. Maka kisah-kisah ulama seperti ini, maka sangat baik untuk diceritakan kepada masyarakat kita lah, terutamanya anak-anak muda, dan juga kepada diri kita sendiri. Orang lelaki dia pun sama juga, dan perempuan pun sama juga. Kerana di surat khabar pun pernah berlaku benda yang sama, yang berlaku di satu negeri ini. Perempuan tersebut dia sanggup untuk bermusafir
dengan kenalan dia di Facebook, semata-mata nak jumpa seorang lelaki, tapi lelaki tersebut dia buat khianat pada perempuan ini. Dia ambil gambar bogel dan dia ugut, kalau kamu tak mahu, padahal isteri orang, dan kes suami orang pun ada. Maka mungkin kisah ini kita kata hanya berlaku kepada anak-anak muda. Tak, kita yang dah kahwin pun kena ambil berat juga, kerana di luar sana pun ada kes yang sama. Suami orang dengan isteri orang, isteri orang dengan suami orang pun ada berlaku. Maka kisah ini sangat memberi manfaat kepada kita lah. Contoh kan, kalau kita dulu pernah bercinta di Facebook, jangan kita gata-gata pula nak tanya, tengok single je, oh dah cerai. Ini pun berlaku kes kan, reunion kan, banyak kes akhirnya mereka berzina, waliyazubillah, walaupun status isteri orang, walaupun suami orang. Maknanya kita yang dah berumah tangga, kita kena jaga juga dan ambil kisah ini sebagai pengajaran bagi diri kita. Tengok bagaimana iblis, syaitan menipu daya umat manusia. Jangan kita kata saya nak tanya khabar je di Facebook, tengok dia seorang. Jangan kita kata sedemikian. Tapi tengok kisah iblis ni kan, duduk kat puncak bukit pun sehingga boleh melakukan zina, waliyazubillah. Hatta pada zaman kita lagi, duduk rumah pun Facebook kan. So isteri tanya, abang duduk mesej apa senyum-senyum? Tak ada, member dulu, padahal ex kita, contoh kan. Jangan tinggalkan perkara tersebut. Tengok kisah syaitan ini, bagaimana dia buat kerosakan kepada umat manusia. Okey, baik. Itu tentang jangan memandang ringan kepada dosa walaupun terlihat kecil. Tapi bagaimana cara untuk kita meninggalkan dosa? Kita kena ingat Allah Ta'ala beri kepada kamu nikmat. Bagaimana kamu boleh guna nikmat tersebut untuk melakukan kemaksiatan kepadanya? Kerana mungkin kita ni kan, ini dosa kecil, tak apalah, dosa besar tinggalkan. Tak, sama ada kecil ataupun besar, jangan kita ragu-ragu nak tinggalkannya ataupun tidak. Tapi kita beritahu kepada diri kita, walaupun kecil, tapi kamu telah derhaka kepada Allah. Allah Ta'ala berikan kepada kamu nikmat mata, tapi kamu buat perkara yang haram. Allah Ta'ala telah beri kepada kamu nikmat lisan, tapi kamu sebut perkara yang haram. Maka kita ingatkan diri sendirilah, jangan buat dosa walaupun terlihat kecil. Okey, baik. Yang seterusnya, kita ada seminit lagi lebih kurang kan. Okey, di antara dosa-dosa hati itu adalah berputus asa daripada rahmat Allah. Kalau yang tadi, orang tersebut dia ini buat maksiat, tapi pada masa yang sama nak masuk syurga. Orang ini dia tak nak masuk syurga. Ini maknanya tak nak, dia putus asa daripada rahmat Allah. Biasanya orang yang berputus asa daripada rahmat Allah ni, ia timbul kerana banyaknya dosa. Sekira-kira dia kata kepada dirinya, aku ni banyak sangat dah dosa, Allah Ta'ala tak ampuni dosaku. Ini tak boleh. Ini kita katakan bersangka buruk kepada rahmat Allah. Maknanya apa? Berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Kita jangan, kalau kita buat maksiat, akuilah sahaja, dan pada masa yang sama pohonlah rahmat daripada Allah. Jangan kita ni bila buat maksiat, kita seolah-olah kata, tak naklah minta ampun, banyak sangat dah dosa. Dia rasa Tuhan tak akan masukkan dia lagi ke dalam syurga. Maka ini anggapan dia tersebut adalah haram. Ini maksiat hati. Tak boleh bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita azan, nanti kita sambung dalam 10 minit lagi insya-Allah.
Bismillah. Maka seseorang yang dia ini berputus asa daripada rahmat Allah, maka ini tergolong sebagai dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Maka janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar maha mengampuni akan dosa-dosa. Dan orang yang beriman, bagaimana keadaan mereka? Orang yang beriman, mereka ini berada di antara dua, yakni takut dan mengharapkan rahmat Allah, yakni dia meninggalkan kemaksiatan dan pada masa yang sama dia mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak boleh buat maksiat, tapi pada masa yang sama mengharapkan rahmat Allah. Dan dia ini tak boleh juga untuk tidak mengharapkan rahmat Allah sekira-kira dia berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Biasanya orang tersebut, kenapa dia rasa sedemikian? Kerana dia biasanya orang yang banyak buat dosa lah, dia sampai pada satu keadaan dia berputus asa. Kita tak sedemikian. Allah Subhanahu wa taala, jika kita nak menyebutkan rahmat Allah lebih besar daripada kehendak Allah untuk mengazab, rahmat Allah itu lebih luas dan lebih besar berbanding dengan kehendak Allah untuk mengazab. Dan tentang ahli syurga kan, yang kita pernah belajar 120 saf, daripada umat Nabi mengambil saf 80 saf. Kalau nak sebut tentang rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sangat luas. Maka kerana itu kita sebagai umat Nabi yang mendapat kelebihan tersebut, jangan kita berputus asa untuk dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Takkan tak termasuk kita kan satu saf daripada 120 saf tersebut. Maka kerana itu jangan kita berputus asa, jangan kita bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Cumanya di sini telah warid dalam hadis ini, kalau kita hampir kepada saat meninggal, yakni kita tengah hampir kepada saat meninggal ini, apakah yang lebih tinggi? Takut ataupun mengharapkan rahmat Allah? Mengharapkan rahmat itu lebih tinggi bila kita saat hampir meninggal. Jangan kita ni duk fikir dah nak mati dah, takutnya kena azab masuk dalam api neraka. Itu jangan. Yang tinggi kita mengharapkan rahmat Allah, dan nak sampai umur kita pun kata insya-Allah
Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa saya. Tapi sebelum itu kita buat baiklah, buat amal yang secukupnya, yang sekira-kira hati kita yakin bahwasanya kita dah tinggal sebaik mungkin kemaksiatan dan telah buat sebaik mungkin amalan soleh, supaya nanti bila kita hampir kepada kematian, mudah bagi kita untuk bersangka baik kepada Allah bahwasanya kita telah buat yang terbaik di dunia. Maka saat roh nak keluar, insya-Allah hati kita akan kata Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam syurga. Tapi kalau kita di dunia ini banyak buat maksiat, dia jadi susah juga tu. Dia akan jadi dah nak mati, aku dulu banyak buat dosa ni. Jadi yang lebihnya adalah takut. Sepatutnya yang takut itu lebihnya bila saat berada di dunia. Bila hampir kepada kematian, yang lebih tinggi adalah dimasukkan ke dalam syurga. Kalau kita takut ketika hampir mati, dah tak ada guna dah. Kerana apa? Dah tak ada masa untuk kita bertaubat, untuk memperbanyakkan buat amalan. Bila kita memperbanyakkan taubat dan amalan ketika kita sihatlah, bukan hampir kepada kematian. Tapi Nabi telah berpesan, bila saat kepada kematian, yang tinggi adalah mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita duduk kalang kabut, dah nak mati dah. Kemudian kita duduk nanti Allah Taala masukkan kita ke dalam api neraka. Itu jangan. Ini disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Hendaklah kalian benar-benar tidak mati kecuali kalian bersangka baik kepada Allah. Maknanya ditinggikan mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dah sebutlah tadi, untuk memudahkan kita keadaan kita untuk bersangka baik kepada Allah di dunia lagi, bersungguh-sungguhlah buat ketaatan, tinggalkan kemaksiatan dan buat ketaatan kewajipan. Tapi kita selalu ulang, untuk menghasilkan dua perkara tersebut perlu hadir ke surau kita menuntut ilmu agama. Sekira-kira kita tahu yang wajib kita buat, yang haram kita tinggalkan. Tapi kalau tak ada ilmu, bagaimana kita nak tahu itu haram, tak boleh buat, ini wajib kena buat. Maka kerana itu kena hadir ke surau kita menuntut ilmu agama. Maka sampai sinilah saya nak sebut yang terakhir. Yang terakhir ni, takut dan mengharapkan rahmat Allah ni, dia seumpama burung merpati. Dia tak boleh satu dan salah satu, kerana kedua-duanya tak akan terbanglah kalau salah satu patah sayapnya. Maka dia mesti beriringan seumpama seekor burung, yang mana kedua-duanya kena ada. Takut kepada Allah kena ada, mengharapkan rahmat Allah kena ada. Jangan tak takut pada Allah, artinya apa? Buat maksiat. Tapi pada masa yang sama nak syurga, tak boleh. Dia kena ada kedua-duanya. Seumpama seekor burung tak boleh terbang dengan satu sayap. Maka insya-Allah sampai sini, kalau ada rezeki lagi kita akan kongsikan lagi tentang kemaksiatan hati. Maka kemaksiatan hati yang seterusnya adalah takabbur. Takabbur ini pun sebenarnya kita lupa, kita pun ada takabbur. Takabbur dengan siapa? Dengan orang yang terdekat lah. Ini berdasarkan pengalaman saya. Dengan siapa? Isteri dan anak-anak. Kadang isteri nak cakap, kita pun kata isteri orang puan ni jangan dengar, tak boleh pakai. Contoh, dia takabur dah, dia tak cakap lagi, kita rasa tak betul ni, tak boleh. Ataupun anak-anak kita, tak boleh takabur dengan mereka. Sikit-sikit nak marah. Budak biasalah, budak kan, kadang-kadang kita rasa bulu hati aku, contoh kan. Tak boleh. Maka dua perkara ini kena ingatlah, yakni takabur dan tawaduk. Jangan takabur dengan isteri dan anak-anak, tapi hendaklah kita bersikap tawaduk. Mungkin sesama kita ni tak ada sikap takabur, tapi orang terdekat mungkin mudah marah dengan isteri, mudah marah dengan anak. Kadang-kadang kita fikir anak kita ni kita rasa, yakni kita mentakabur, yakni kita pandang rendah kepada anak kita. Sewajarnya tak pandang rendah, kerana dia memang budak kecil. Apa yang kita harapkan daripada budak kecil? Maka kerana itu kita kena ingatlah, walaupun kita tak sebut secara detail tentang takabur, tapi kena ingat merendahkan diri, terutamanya kepada orang yang terdekat, isteri, anak-anak dan seumpamanya. Maka sampai sini
kita tahlil 3 kali dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.